pasti yang tidak pasti. Sebuah kumpulan yang menamakan organisasi mereka sebagai Hak Pasti telah melahirkan rasa kecewa terhadap pihak berwajib. Pengabaian untung nasib tenaga kerja rangkaian institusi seluruh negara, institusi prasekolah milik Parti Islam Se-Malaysia PAS dikenali sebagai pasti dilakukan oleh majikan mereka. Antara dakwaan hak pasti, tenaga kerja pasti menerima gaji bulanan sebanyak antara RM400 dan RM600 sahaja, jauh lebih rendah daripada amaun gaji minimum yang diisytiharkan kerajaan. Selain itu, tenaga kerja pasti tidak mencarum di KWSP dan PKSO. Ini merupakan satu kesalahan majikan yang serius di sisi undang-undang. Hak Pasti juga mendakwa tenaga kerja pasti tidak dibayar kerja lebih masa. Lebih buruk lagi, kebajikan para kaki tangan yang sakit tidak diambil peduli oleh majikan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon dipermudahkan urusan dalam menegakkan hak para pendidik pasti yang dipandang sepi. Anda menerima kiriman surat atau email ini kerana anda tergolong sebagai insan prihatin yang dikurniakan suara dan kuasa untuk merubah nasib mereka yang ditindas. Pertama sekali, kami ingin terlebih dahulu memohon maaf seandainya tindakan kami ini bakal mengundang ketidaksefahaman dan ketidakselesaan pihak yang berkepentingan, sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti. Kami adalah wakil kepada sebahagian guru dan warga pasti yang dinafikan hak mereka. Kami maklum tentang risiko yang mungkin terjadi, namun atas pertimbangan kami, hak ribuan para guru pasti tetap perlu ditegakkan sebagaimana hak pekerja lain di Malaysia, katanya melalui email yang dipanjangkan kepada Permadu Malaysia. Menurut email berkenaan, objektif utama mereka hanya untuk kepentingan pembangunan ummah khusus kepada pendidikan awal kanak-kanak secara Islami. Mereka bukan mencari salah mana-mana pihak tetapi hanya mahu semua pihak memandang isu ini secara serius dan sama-sama mencari solusi untuk membela nasib pendidik pasti. Usaha menegakkan hak guru pasti ini telah lama dimulakan, namun kami menemui jalan buntu setelah berkali-kali cuba bersuara dan mengetengahkan isu ini secara dalaman. Maka dengan itu kami memilih untuk membawa isu hingga ke tahap nasional agar ia dapat ditangani dengan kadar yang lebih segera dan telus. Kami sudah tidak mampu lagi berdiam diri bila melihat para guru sebagai tulang belakang pasti membanting tulang seawal sebelum jam 7 pagi hingga lewat 6 petang setiap hari. Kami tak mampu tutup mulut bila dapat tahu gaji mereka hanya sekitar RM400 hingga RM600 sebulan. Bahkan ada yang terpaksa melakukan 2 hingga 3 kerja untuk menyara hidup seharian, coret mereka. Malah Hak Pasti tidak lagi mampu mengalih pandangan melihat guru dan bekas guru yang mempunyai masalah kesihatan dan ditimpa musibah, hilang daya mencari rezeki untuk keluarga, tiada KWSP dan SOKSO untuk menjamin masa depan mereka. Jauh di dalam hati para pendidik pasti ini, mereka mahukan hak mereka sebagai pekerja ditunaikan. Mereka juga manusia biasa yang tidak lekang daripada masalah kewangan, masalah kesihatan dan masalah keluarga. Mereka juga berhak mendapat masa depan yang lebih cerah seperti orang lain yang digajikan. Mereka bekerja seperti pekerja lain, malahan lebih daripada itu. Lebih memilukan, situasi ini sudah berlaku dan masih berlaku setelah berdekad lamanya. Jumlah guru dan bekas guru pula bukan seorang dua, tetapi mungkin boleh mencecah puluhan ribu orang jika dihitung. Mereka terdiri daripada sebahagian guru dan bekas guru, warga pasti, bekas alumni pasti yang juga menghantar anak-anak ke pasti. Kononnya ingin membuka lembaran baharu kepada sejarah pendidikan ini. Justru mereka menuntut semua pihak meletakkan noktah kepada penderitaan ini dengan melaksanakan perkara berikut. Pertama, memastikan guru pasti mendapat semua hak mereka termasuk gaji minima, kerja lebih masa tempoh waktu kerja, KWSP, SOKSO dan lain-lain berdasarkan Akta dan Undang-Undang Malaysia. Kedua, memberi papasan setimpal kepada guru dan bekas guru yang telah berkhidmat sekian lama. Manakala yang ketiga, memastikan nasib dan masa depan guru dan bekas guru pasti dibela seperti pekerja dan bekas pekerja lain. 3 langkah ini merupakan satu anjakan yang sangat besar dalam perjuangan membela nasib para guru pasti. Ia tidak hanya menyelesaikan masalah hak pekerja, tetapi ia juga bertindak sebagai pemangkin yang menguasakan guru sebagai tunjang pembangunan sebuah negara. Sewajarnya isu ini dipandang serius kerana agenda pendidikan adalah antara agenda yang paling dominan dalam pembangunan sesebuah negara. Semua sedia maklum status pasti dan kaitannya dengan entiti kepartian. Namun, di mana hak guru pasti? Jawapannya sudah pasti ada pada Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan timbalannya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Rakyat menanti kupasan bijaksana kalian berdua.